Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Saudara pengurusi majlis yang saya kasihi, Sahibul Fadilah Ustaz selaku pengurusi surau, barisan jawatan kuasanya, Ashabul Fadilah, Tutu Imam, Tutu Guru, orang-orang besar kawasan ini, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, anak-anak yang saya kasihi sekalian. Pertama sekali kita rapatkan setinggi syukur pada Allah kerana dengan izinnya kita dapat sama-sama dalam majlis yang bagi saya cukup bermakna. Tak kala kita dapat menempatkan diri kita di rumah Allah, belajar ilmu, beriktikaf, dan juga yang lebih penting daripada itu, kita sembahyang berjemaah di masjid atau di surau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk pada malam ni adalah tajuk yang besar. Kita kerangkum beberapa isu. Jadi minta maaf kerana isu Isra' Mi'raj ni kita sudah tahu sepanjang tahun, bukan sekali, 3-4 kali ceramah. Dan saya sendiri telah mengkaryakan satu buku tajuknya Isra' dan Mi'raj, Perjalanan Menuju kepada Yang Maha Agung. Dan buku tersebut kita sandarkan dari segi rojokannya, dari segi hadisnya, hak mana sahih, hak mana tidak, hak mana kita dengar popular tapi sebenarnya tidak disabitkan dalam nas-nas yang sahih. Lebih daripada 200 muka surat. Tuan-tuan boleh lihat dalam Maktabah Al-Bakri atau apps kami Al-Inarah. Apps kami Al-Inarah kami kemukakan. Masuk apps itu percuma sahaja. Soalan-soalan kita telah jawab melebihi 5,000 soalan. Sekarang ni melebihi 5,300 soalan yang selalu kita updatekan setiap hari. 6 soalan sehari yang kita masuk mengikut by time, 2-3 jam sekali, 2-3 jam sekali, yang isu-isunya pelbagai. Jadi saya sekadar nak ambil perjalanan kepada Yang Maha Agung ini berkenaan dengan satu isu sahaja. Isu yang menjadi puncak. Kadang-kadang kita fikir, kenapa dalam peristiwa yang agung ini Allah taklifkan kita solat? Tidak sebagaimana ibadat lain sifatnya kebumian, artinya diterima di bumi, termasuk jihad fi sabilillah, puasa, haji, termasuk zakat. Yang lain diterima di bumi melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Tapi bila mari berkenaan dengan solat, maka hubungan Allah dengan Rasulnya secara langsung yang diterima, yang diminta, yang akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala bila dah taklifkan kepada kita salat melalui nabinya, sudah tentu ada maksud yang tersendiri. Di sini kita akan faham pentingnya solat dalam kehidupan manusia. Nak tahu peristiwa tu penting, cara taklif pun pelik daripada yang lain. Cara penerimaan pun terlalu tinggi. Kedua, kerana dengan Tuhan secara direct, maka dia tidak boleh lama. Orang kalau dia berkasih, baginya sehari itu lama sangat, seminggu lagi lama, sebulan lagi lama, setahun lagi lama. Ini bukan orang sudah kahwin 14 tahun, tinggal 4 bulan pun selamba. Yang ini ni hak baru nak
kenal, baru bermesra rasa cinta lama. Makanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kita cinta. Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk ibadat sehingga 5 kali sehari. Tak cukup dengan itu, boleh ditambah dengan solat sunat. Pelbagai bentuk solat sunat. Oleh kerana antara maghrib, antara isyak dengan subuh itu lama, yang diisi dengan tidur, maka adanya salat malam. Para ulama, para sahabah, para awliyaullah, para salihin, mereka telah menjadikan salat malam sebagai perkara yang sepatutnya dan semestinya. Berdasarkan kepada firman Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sahaja tidur waktu malam dan mereka banyak beribadat bersungguh-sungguh waktu malam. Kami terjemahkan kisah, insya-Allah hampir siap, biografi 4 mazhab. Bayangkan Al-Imam Abu Hanifah ada menyatakan pernah dia tidak tidur malam kerana asyik beribadat kepada Allah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal terlalu banyak sembahyang malam. Bahkan dia menyatakan tak sepatutnya penuntut ilmu tak sembahyang malam. Al-Imam Syafi'i membahagikan malamnya kepada 3. Sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk qiyamul lail. Maknanya mereka menyahu apa yang Nabi sabdakan kepada para sahabat, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Hendaklah kamu melaksanakan ibadat qiyamul lail, kerana inilah perjalanan orang-orang saleh sebelum daripada kamu. Mereka semua bersungguh-sungguh dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak main-main, bahkan mereka sungguh. Hatta Al-Hasanul Basri radhiyallahu an, seorang ulama tabi'in yang tersohor, mempunyai pengaruh yang kuat dan menjadi imam kepada ummah pada zamannya. Al-Hasanul Basri lahir pada 21 Hijrah, pada akhir pemerintahan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, di mana Al-Hasanul Basri menyatakan, seorang yang bangkit di tengah malam dan sembahyang tahajud, wajahnya bercahaya kerana hubungannya dengan Allah. Kerana ia berkhalwah dengan Tuhan pada waktu malam, cahayaan itu telah terpamer pada wajahnya di siang hari. Hebat orang-orang macam ni. Orang-orang macam ini, mereka ini sentiasa memanfaatkan waktu utamanya untuk ibadat. Solat ini tuan-tuan, betapa hebatnya sehingga dia menjadi tiang seri kepada agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din. Salat itu tiang seri kepada agama. Siapa yang menegakkannya bermakna dia menegakkan agama. Tetapi sebaliknya, siapa yang meruntuhkannya, dia telah meruntuhkan agamanya. Peri pentingnya salat, sehingga kita tengok satu-satunya ibadat yang ada tempat sembahyang. Masjid, surau, balasah, madrasah, apa nama sekalipun, kita tengok ada tempat sembahyang. Dan di sana juga kita tengok Nabi perluaskan lagi di mana-mana di muka bumi tempat bersih boleh semayang, atas tanah boleh semayang. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan bagiku bumi ini bermasjid dan juga suci. Maknanya kita boleh tayamum, kita boleh semayang atas tanah, tak ada masalah apa, kecuali tempat tu ada najis dalam tandah atau tempat dalam kandang binatang, itu tak boleh lah. Tapi tempat-tempat lain
biasa, kita boleh semayang tepi pantai, tepi jalan, dalam hutang dan seumpamanya. Ini menunjukkan keluasan Islam untuk kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat ini tuan-tuan telah ditaklifkan kepada semua lapisan masyarakat. Yang menunjukkan kejayaan manusia bergantung kepada mana, selama mana dia mencaknakan dan memprihatinkan dalam hidup dia dengan solat. Solat ni tuan-tuan, dalam sebuah riwayat dia bercakap kepada yang menunaikannya dan yang mengabaikannya. Bagi mereka yang menunaikan solat dengan sempurna, solat berkata kepada seseorang itu, hafizakallah haisu hafiztani fi. Semoga Allah pelihara kamu sebagaimana kamu pelihara aku dengan sebaiknya, yakni solat, kepada orang yang melakukan solat. Tapi bagi orang yang mengabaikan solat dan lebih buat acuh tak acuh, solat akan berkata kepadanya, dayya'akallah haisu dayya'tani fi. Semoga Allah mengabaikan kamu tak kala kamu mengabaikan aku. Jadinya tepuk dada, tanyalah imam. Betapa pentingnya salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencaknakannya dan mengajar pada sahabat-sahabatnya bersungguh-sungguh salat. Nabi ni malam dia bangun, dia sembahyang. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Daripada sebahagian malam bangkitlah kamu sembahyang tahajud, mudah-mudahan Tuhanmu akan bangkitkan kamu pada kedudukan yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zin alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah malam walaupun sedikit, separuh atau kurang daripada itu, atau kamu boleh tambah lebih daripada itu, tak jadi masalah. Sembahyang itu sembahyang malam, sembahyang tahajud, sembahyang siang hari, sembahyang rawatib sebagainya. Kami telah siapkan satu buku bertajuk Ensiklopedia Solat-Solat Sunat yang lebih daripada 500 muka surat, dengan dalilnya, dengan hujahnya satu persatu. Nak ceritanya bab solat ni terlalu banyak. Kita menikah pun, selepas menikah ada solat, namanya solat nikah. Sebagaimana riwayat sebahagian ulama, antaranya seperti At-Tabarani dan lain lagi. Kita tengok, kita nak satu hajat, kita ada solat. Allah sendiri berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kamu hendaklah minta tolong dengan Allah dengan cara sabar dan solat. Jadi rupa-rupanya bila kita susah masalah, kita solat. Kita solat, kita jangan lupa solat. Ada satu kisah yang pelik berlaku. Di zaman seorang ulama. Seorang ulama ni, dia ni hebat tuan-tuan. Namanya Abu Osman Al-Hiri. Abu Osman Al-Hiri An-Naisaburi. Naisabur ni apa? Sebelah utara Iraq atas sana. Dia duduk menjadi imam di Masjid Naisabur. Pada zamannya ada seorang gubernur yang terkenal dengan zalimnya, iaitu Ahmad bin Abdullah Al-Khusanji. Zalim yang amat. Betapa zalimnya dia, sehingga dia bina satu tempat macam 4 segi di atas bukit, mungkin dalam 8 kaki ke 4 kaki luas, macam luas surau ni atau lebih lagi tinggi ni. Lalu dia panggil semua orang-orang kaya peniaga. Bila dia panggil semua, dia kata dia nak minta setiap orang wajib bayar letak dalam tempat tersebut 30,000 dirham.
Banyak tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tu? Ayat Quran kena berhenti dulu. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Abu Osman Al-Hayri ini telah didatangi oleh seorang tokeh ataupun peniaga, mengadu. Dia kata, wahai imam, saya ni ada masalah besar. Kenapa? Mereka minta dengan kita duit 30,000 dirham, sedangkan saya hanya ada 3,000 dirham. Macam mana saya nak buat ni? Last day esok, matahari naik. Kalau saya tak selesai lagi, mana lepas subuh sikit, waktu duha, saya akan dibunuh. Saya buntu. Dia datang pula dekat asar. Bakinya berapa jam saja lagi. Abu Osman Al-Hayri, seorang ulama ni termenung. Macam mana nak buat? Lalu akhirnya Allah ilhamkan kepadanya, di mana dia kata kepada peniaga yang terdesak ini, mu setuju tak kalau aku gunakan duit kamu mengikut kehendak aku? Dia kata, tak apalah, buatlah. Kata dia, bawa duit kamu 3,000 dirham tu. Dia pun bawa. Masa tula juga, dia panggil semua fakir miskin yang ada kawasan tu. Dia bagilah 2 dirham, 3 dirham seorang sampai habis. Ini kelebihan fadilat sedekah. Sudah daripada itu, macam mana lagi dia buat? Malam tu dia semayang. Dia ajak orang ni semayang. Lepas maghrib semayang, lepas isyak semayang, semayang sampai ke subuh. Bila masuk waktu subuh, Tok Bilal pun azan. Ni tinggal baki berapa jam je lagi ni, 2-3 jam lagi. Sudah azan subuh, dia kata kepada khadamnya ataupun siak ke apa ke, dia kata, kau pergi kat Pekang, tengok apa benda yang berlaku. Kawan ni pun keluar daripada masjid, pergi kat Pekang. Sampai di Pekang, tengok tak ada apa satu benda berlaku. Lepas 10 minit ke atau kurang sikit, lebih sikit, dia pun patah balik, bagi tahu kepada tuan guru ini, Syekh Abu Osman Al-Hayri, semayang dah, sedekah dah, tak ada apa yang berlaku. Akhirnya Abu Osman Al-Hayri menangis, merintih mengadu kepada Allah. Dia berkata, wa haqiqa la aqamtu salah hatta tufarrija an ibadik. Demi hak kamu ya Rabb Tuhanku, aku tak akan dirikan semayang. Subuh ni aku kira tak semayang dah, sehingga kamu selesaikan urusan hamba-hambamu daripada kesukaran ini. Kata orang, penghabisan. Dia tu kaki semayang. Bukan dia tak semayang. Lepas tu tak nak semayang tu, hak tu biasa dah kita dengar. Ni kaki semayang, tiba-tiba dia macam tu. Sebab dia yakin kepada Allah, pertolongan Allah pasti dengan sebab semayang. Kemudian dia kata kepada khadam dia sekali lagi, mungkin tengok semula sekali lagi. Tak sampai beberapa minit selepas keluar tu, terus balik ceria wajah. Berkata dia kata, wahai tuan guru, selesai dah masalah. Macam mana selesai? Dia kata, gubernur yang terkena itu, Ahmad bin Abdullah Al-Khusanji, telah dibunuh oleh khadamnya sendiri, rodak perut, baru mati. Maka terlepaslah daripada gubernur yang zalim itu
maka sujud syukurlah mereka semua. Saya nak cerita apa makna ini ada dalam buku ini, dan buku lain lagi lah buku ni. Saya nak ceritakan apa makna peri pentingnya solat. Solat ni penting. Banyak masalah sukar bila solat Allah tunjuk. Cerita moden, seorang ulama yang amat saya kagum, iaitu seorang ahli tafsir yang tersohor. Buka YouTube boleh tengok, tapi dalam bahasa Arab. Allamah Asy-Syaikh Muhammad Mitwalli Asy-Sya'rawi, orang Mesir, meninggal 1998. Hebatnya Datuk ni, mati dia, mereka yang mengiringi jenazahnya melebihi 1 juta manusia. Hebat. 1 juta. Mayat tak payah bergerak, tak payah orang nak usung, mayat berjalan atas orang je. Faham tak maksud? Ramai sangat. Inilah ulama yang luar biasa. Dia pernah ditugaskan oleh Syekhul Azhar untuk pergi ke Algeria. Sampai di bumi Algeria, dia telah bertemu dengan presiden sana, Perdana Menteri sana, dan juga dia mengajar sebagai wakil Al-Azhar, Syekhul Azhar. Dia ada kumpulan lah, mungkin 20 orang, 15 orang dia hantar. Dia salah seorang. Tiba-tiba Allah uji bumi Algeria dengan tak turun hujan. Kemarau. Sudah lama dah kemarau. Akhir sekali berita ini sampai kepada Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi kata kepada presiden, dia kata, kenapa kita tidak sembahyang minta hujan, istisqa? Ni tengok, keyakinan sembahyang minta hujan, sembahyang dipanggil istisqa, sembahyang minta hujan. Bila sebut kalimah nak minta hujan, sembahyang nak minta hujan ni, sebahagian ahli kabinet bersenda. Dia kata mana ada hubungan, tak masuk dek akal. Hujan sembahyang, awan tak ada apa satu, nak sembahyang macam mana? Macam mana nak turun hujan? Tapi ini pensyariatan. Akhirnya presiden ikut juga. Jadi hak tak sembahyang duduk cokoh 2 orang tepi congok. Presiden datang, dah main kata, apa benda sembahyang? Jadi kok kawan ni sembahyang. Sembahyang akhirnya tawajuh doa. Allah bayar cash. Belum pulang lagi hujan turun dengan selebat-lebatnya. Asalnya tak ada. Solat. Sampai selesai masalah. Ini peri pentingnya solat dalam hidup kita. Sebab itu saya katakan bahawa solat ni jangan kita tinggal. Sesuka mana dalam hidup kita, solat kena ada. Nak tahu orang tu baik tak baik, bagaimana dia dengan solat dia dan bagaimana cinta dia dengan solat dia. Saya tak baik tuan-tuan, masih lagi banyak kena baiki, kurang banyak. Mayang masjid surah kurang saya. Kecuali mengajar tiap-tiap malam gitulah di masjid ni, masjid surah ni. Tapi kalau hari lain, kalau saya kosong, saya duduk di rumah je lah. Sebab tu je masa yang saya ada. Tu pun seminggu sekali ataupun 2 kali, tak banyak. Saya pergi ke Madinah. Ni cerita lama lah, cerita dalam 2-3 tahun. Saya bertemu dengan seorang syekh. Saya cakap dengan syekh, saya kata, syekh, ada tak orang-orang Madinah ni, perangai dia, setiap waktu dia mesti datang ke Masjid Nabawi? Dia jawab apa? Banyak sangat, ya Allah. Tengok, dalam ramai-ramai kita ni ada seorang 2 yang boleh setiap waktu datang ke masjid. Sah pertama, tak ramai. Kadang tu imam pun, minta maaf, bukan tu imam sini lah, hari dak tugas payah juga nak datang tuan-tuan. Dia pun ada kerja juga.
Dia tengok jadual kok. Kadang-kadang terpaksa wakil imam muda lah kena, ataupun imam rawatib, contoh tempat lain lah, tempat ni mungkin baik. Tapi nak ceritanya macam mana mereka ni ramai datang ke masjid. Baik itu barakah ni semayang. Tuan-tuan tengok dalam hidup kita, nak semayang apa jenis semayang pun ada. Bila mana kita perlu, ada salat hajat. Bila mana waktu malam, salat tahajud, salat witir. Bila mana waktu duha, salat duha. Bila mana masuk waktu salat rawatib, qabliyah atau ba'diyah. Ada setengah dua-dua ada setengah jenis ada awal je, akhir tak ada. Macam-macam. Artinya kita boleh semayang. Pemimpin yang baik, pemimpin yang cakna dan prihatin kepada solat. Allah sebut dalam Quran, allazina immakannahum fil ar aqamus solat. Mereka yang kami tetapkan di muka bumi, mereka yang mendirikan solat. Mereka tak lupa solat. Kita pun kena buat macam tu. Ibu bapa yang baik, ibu bapa yang mendirikan solat. Anak yang baik, anak yang mendirikan salat. Sahabat yang baik, sahabat yang mendirikan salat. Rakan taulang yang baik, rakan. Sini ke? Nak terus ke ataupun nak azan tu? Terus. Azan juga sini, saya tengah ceramah nak lawat azan. Sila azan jugalah, kita berhenti sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya minta izin 15 minit lagi. Inilah solat, tuan-tuan. Semua orang perlu solat. Anak-anak perlu solat, ibu bapa perlu solat. Semua budayakan budaya solat. Sebenarnya ibadat, tapi maksud saya sentiasa solat. Mana-mana tempat kalau kita dirikan solat, insya-Allah maksiat kurang. Allah Subhanahu Wa Taala sebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah kemungkaran, fahsya. Banyak kelebihan solat ni, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok orang yang melakukan jenayah, bila kita selidik kenapa, dia tak semayang, tuan-tuan. Dia acuh tak acuh. Tapi orang yang komitmen dengan solat ni jarang. Dia tak tergamuk, tuan-tuan. Mungkin dia ada tersilap dan tergelincir, tapi dia patah balik. Dia istighfar, dia taubat, dia tinggalkan dan dia berubah sakang. Inilah solat, tuan-tuan. Keduanya, tuan-tuan, saya nak ambil masa sikit. Kita sekarang berada di bulan Syaban, Nang Syaban. Baki dalam 24 hari saja lagi ataupun 23 hari lagi kita akan puasa. Dan kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, Rajab adalah bulan untuk kita bercocok tanam. Syaban pula bulan untuk kita siram dan membaja. Sedangkan Ramadan adalah bulan untuk kita menuai hasilnya dan membajak. Jadi untuk mendapatkan hasil yang lumayan, maka pada bulan Syaban inilah kita mula dah acara ibadat kita. Contohlah, setiap tahun bila datang Ramadan, satu Ramadan kita baru buka Quran untuk nak khatam bulan Ramadan. Maka hari pertama kita baca 8 juzuk. Masya Allah, semangat. Hari kedua 5 juzuk. Hari ketiga dia tak turun 4, dia turun 1 juzuk. Hari keempat dia 3 lah je. Hari kelima selah, hari keenam tak dah. Masuk malam 27 Rejab, 27 Ramadan tu sambung balik baru ke 16 ataupun baru ke 14. Lepas tu dengan sibuk dengan bazar ni macam-macam. Akhirnya tiap tahun kita khatam hanya kadang-kadang 16 juzuk, 18 juzuk, paling kuat 20. Jadi itulah Quran kita setiap tahun. Kalau kita tahu perangai kita macam tu, maka kita start pada bulan Syaban lagi. Kita bersungguh pada bulan Syaban lagi. Daripada Syaban ni kita mula dah baca dan kita mula dah baca sehingga bila Ramadan awal-awal tu kita boleh khatam. Bila kita boleh khatam Ramadan, alhamdulillah, rasa seronok dan rasa kebaikan yang banyak. Kita boleh buat, bukan kita tak boleh buat. Saya ada sebut dalam buku Ramadan. Bulan Ramadan kita boleh khatam. Tadi saya baca sejarah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni dikatakan setiap malam khatam Quran. Dan kalau sibuk 3 hari sekali dia khatam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dia khatam setiap hari sekali. Bulan Ramadan 2 kali sehari. Kita pun mari mikir, ustaz, minta maaf lah saya nak tanya. Okey, tanyalah. Logik ke orang boleh baca Quran khatam sehari sekali? Kita jawab logik. Saya sebut dalam buku ni pun sama. Masa pelihara lah macam mana orang-orang hebat khatam Quran.
Al-Imam An-Nawawi sebut ada yang khatam sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang 3 hari sekali, ada yang 5 hari sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali, ada yang sehari 3 kali, ada catatan sampai 4 kali. Banyak pandangan. Baik, kita ambil lah sekali sehari. Kita ada masa dalam 24 jam. Orang yang hafiz Quran, yang baca laju, dia panggil baca secara hadar. Hadar ni dia baca laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma yunfiqun. Dia baca macam laju lah. Dia tak baca belagu macam Syekh Abdul Basit tu, tarik tu, tak. Dengan ni dia baca laju. Laju. Orang macam ni dia boleh untuk satu juzuk antara 12 minit ke 15 minit Quran. Kalau 12 minit, kalau tuan-tuan buka dalam YouTube, ada baca laju, memang cepat lah. Kalau 12 minit boleh baca, katakan 15 lah, bermakna 1 jam 4 juzuk. Betul? 15 minit kita ada 60 minit, jadi bagilah 4 juzuk. Bermakna kalau 8 jam 32 juzuk sekali khatam dah. Ialah mungkin capur nak pergi tanda, serak tekuk, ataupun kita kata Allah pening sikit, nak bergeliat, nak macam-macam lah kata. Letaklah 10 jam. Jadi tak masalah. Ada seorang pelajar Mesir, dia cuba buat sekali, macam mana selepas sembahyang isyak dia sembahyang sunat untuk khatam Quran selepas hampir 7 jam boleh khatam Quran. Ni berlaku, tak ada masalah. Jadi tak ada yang pelik, tak ada yang pelik. Khatam Quran. Sebalik khatam Quran itu ada doa-doa yang mustajab di sisi Allah. Tapi kita tak mampu nak khatam Quran. Saya bukan cakap kat tuan-tuan, saya sendiri pun macam tu. Kurang kita tak ada semangat nak khatam. Dulu aib mereka tak khatam Quran, baca Quran. Tahun lepas saya pergi kepada banduang akhi, pergi ziarah di penjara lah. Saya tanya siapa yang khatam sekali, habis semua kat tangan sekali. Masa tu akhir Ramadan dah. 2 kali lebih ada separuh kat separuh. 3 kali adalah 3-4 orang. Dia boleh khatam Quran, kita macam mana ya? Apa barang kita ni? Gimari tak tahu kala je, sibuk kini ni. Tapi itu dia ada semangat. Minta maaf cakap, dia ada semangat. Saya bukan cakap kat tuan-tuan, saya cakap sama dengan saya. Bak kata pujangga Arab, nardu wa naruhu lihajatina wa hajatu man asyala tanqadi. Kita duk pagi-pagi, duk petang-petang sibuk untuk urusan keperluan hajat kita. Hajat orang hidup tak selesai-selesai. Pas satu, pas satu. Rugi tak khatam Quran. Khatam tuan-tuan. Sembayang tarawih, walaupun kita menyebut 20, tapi di mana-mana tempat pendapat yang mereka buat 8 paling banyak. Tuan-tuan, itu tak apalah. Ya penting buat, jangan tak buat langsung. Kau ni dah bahas 8 20 mu buat tak? Dah kira ni satu hal lagi. Tak apa, yang penting buat. Sembahyang tarawih, kalau tuan-tuan tengok, kalau gilah. Sebab itu saya selalu cakap dengan kawan-kawan, dengan tempat saya ceramah, saya kata, kalau Allah kurniakan kepada kita duit lebih, bukanlah lebih banyak sangat, taklah sampai 3 juta, ada lebih sikit, sebelum kita mati, pergilah sekali umrah di bulan Ramadan. Kenapa? Kerana Nabi menyebut umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan wa fi riwayatin hajjatan ma'i. Melaksanakan umrah di bulan Ramadan sama seperti
buat haji. Sama seperti itu dari segi nilai yang pahala. Wajib haji tak gugur. Tapi kita fahamlah dengan sekarang, dengan kotanya, dengan giangnya, tak apalah. Satu riwayat sama seperti melaksanakan haji bersama dengan aku. Aku ni siapa? Rasulullah. Jadi kita boleh pergi. Pergi tuan-tuan. Saya terlepas beberapa peluang sebab asyik sangat kehidupan, tapi saya nak qada balik, nak pergi ke Mekah bulan Ramadan. Kenapa satu umrah seperti itu? Kedua, sembahyang di Masjidil Haram sama seperti 100,000 tempat lain. Tuan-tuan kira 100,000 ni, umur kita kat 60 tahun baru cukup 100,000. Saya kira sehari kita sembahyang 5 waktu. Sebulan 30 hari 150. 10 bulan 1,500. Capur pula dengan 300. Capur pula dengan tu 1,800. Setahun 1,800. 10 tahun 18,000. 20 tahun baru 36,000. 20 tahun. Tambah pula 40 tahun 72,000. Tambah pula 20 tahun lagi. Maknanya hampir 60 tahun baru cukup untuk satu solat sahaja. Tapi kita tak perlu matematik macam tu. Yang pentingnya kita semayang. Dan kata Al-Hasanul Basri yang disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Idah fi Manasikil Haji wal Umrah, termasuk ibadat-ibadat lain. Kalau kita zikrullah, subhanallah, sama seperti 100,000. Kita selawat Allah sama. Kita semayang orang mati. Orang mati itu setiap waktu ada orang mati. Sama seperti 100,000. Kita sedekah, sama 100,000. Berapa banyak kita dapat. Jadi di situ memberi satu kekuatan. Poin yang ketiga, kenapa kita kena pergi Mekah pada bulan Ramadan? Tuan-tuan bayangkan, di bulan Ramadan kita pergi ke Mekah. Saya ni banyak gak tempat negeri Arab saya pergi. Tapi minta maaf lah, saya cakap jujur. Kat lain kalau semayang 20 rakaat, marilah Tok Imam macam mana pun tak tahan lutut. Jadi lemah semangat. Lapang tu fikir nak balik. Saya kalau tuan-tuan saya rasa tak tahulah, mungkin tuan-tuan jauh lebih baik pada saya. Tapi saya kita tengok. Tapi minta maaf cakap di Mekah kita tak terasa. Dengan bacanya, Sudaisnya, Shuraimnya, Belilahnya, Abdullah Al-Juhaninya, macam-macam. Asyik semayang Allah. Semangat kita semayang. Dan semayang Mekah tak cakap pun kita 20 tu kadang-kadang dalam sejam setengah jam je settle. Ada kawan saya seorang di Terengganu, dia semayang terpantas, laju semayang. Sebab Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, Allahu Akbar. Pendek-pendek je, seayat-seayat gitu. Dan makmum ramah je. Oh, makmum kat 3,000. Kalau masjid kat lain banyak-banyak. Itu suasana, minta maaf. Tapi di Mekah lain. Mekah ada yang baik, Allahu Akbar. Seronok. Kadang-kadang Tok Imam berjerit, kita pun berair mata juga kalau faham lah. Kalau Allah kata menangis, terutamanya 10 akhir Ramadan, Allah, ayat-ayat sedih pun menangis. Kita pun ya Allah terasa. Jadi ini mahalnya. Tu saya kata Ramadan ni biar kita rasa setiap kali Ramadan kelainan. Sekadar pergi bazar beli makan ayam golek gini, lepas tu udang kara sekali-sekala, lepas tu pari bakar. Itu okey lah, boleh lah, bukan tak masalah apa. Tapi kadang-kadang kita kena ada sikit. Betul lah, ini pelaburan akhirat, bukan dunia, akhirat. Carilah pakej yang sesuai, yang murah dengan tuan-tuan, yang ada kadar kemampuan. Tuan-tuan akan rasa, ya Allah. Boleh jadi tuan-tuan akan kata kat saya, kenapalah Ustaz Zul baru mari ni, aku umur 60 dah. Patutnya aku tahu lama dah. Umur 40 hari tu segak dia. Sebab nak tahu lah, nak saing tak tahan lah ni. Payah sikit, jauh sikit, kita rasa dah. Tapi tak apa, kita akan rasa, ya Allah, seronok dalam hidup. Inilah yang saya nak sampaikan. Ramadan
Biar kita jadikan setiap kali Ramadan lebih baik daripada sebelumnya. Jangan makin teruk, makin hanyut. Oh, nak cerita, tuan-tuan kita letih. Semua orang semangat Ramadan. Peniaga, niaga, jaya. Bazar Ramadan ini ramai yang berjaya. Masya Allah, bagus. Tapi kita bukan sekadar tu, nak akhirat kita. Dunia ni tak mana pun tuan-tuan. Dapatlah sekejap. Apa lagi nak? Berapa ramai dah kawan kita mati? Siapa ada di kalangan mereka seorang pun kawan dia tak mati? Tak ada. Tak ada. Hak dia kenal tu ramai dah mati. Ramai dah mati. Dan peliknya kita tak boleh nak telefon handset nak tanya dia macam mana. Dah, dia tak royak pun. Jadi kita ambillah peluang. Ramadan kali ni biarlah Ramadan terbaik dalam kongsi hidup kita. Kalau yang umur panjang tahun depan, itu kira lain pula. Biar hak tu terbaik lagi. Sebab kita kena ingat, masa kita sihat ni lah kita mampu. Bila kita sakit, duduk telantar, tak usah cakap lah. Saya ingat anak saya Hamad rahimahullah. Saya tanya dia, mak nak apa? Dia kata, abah nak berjalan je. Masa tu dia paralyzed. Mak berjalan, nak berjalan. Cakap. Sampai tahap tu saya sebut dalam buku, tapi saya ada cerita. Salam terakhir. Maknanya dalam manusia ni itu keadaan. Kita ada semua, sihat mata, boleh tengok, buah pinggang pun insya-Allah okey. Makan pun lalu. Ada makan tak ni? Ada. Jadi kalau ada kena berhenti cepat. Tak boleh. Dia tak boleh baca panjang-panjang. Ceramah ni ceramah juga. Ada buku Baiti Jannati, Rumahku Syurgaku. Ambil semangat Ramadan. Anakku inilah nasihat abah. Dan kalau boleh khatam hadis 40 ni pada bulan Ramadan. Belum buka tu dengan anak-anak, baca 2 hadis, 1 hadis, kita boleh khatam. Kalau nak baca sejarah hidup Nabi, boleh baca garis masa hayat Rasulullah. Tak faham, boleh tengok YouTube. Saya buat mengajar hampir setiap minggu, saya mengajar, boleh tengoklah. Jadi sekadar itulah. Mohon maaf banyak-banyak bahasa yang tak sesuai dengan khalayak sini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.